Okey, doktor. Okey. So saya boleh naikkan attendee ni kepada host ya? Kepada panelis, betul? Cuba doktor pergi ke attendee tu. Ha. View Okay, all saya rasa saya dah attendee. tahu dah macam mana. Dah tahu dah Make panelis ni kan? Betul? Make panelist. Okey. Jadi saya dah boleh cakap Boleh. Mula. Teruskan. Hmm. Okay, saya serah pada doktor lah. Okey, tapi Nizam jangan pergi mana-mana tau. Saya jumpa bos saya kejap. Okey. Ha. Right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. So today we are going to continue with our sharing session in conjunction with FS Free Week. So today we will bring you 3 honorable speakers. The first one is Associate Professor Dr. Nick Nizam. He will share with us how to use Facebook as teaching tools. Nowadays, most of us have the Facebook accounts. However, personally, I use this Facebook account for connecting with people and to get to know what is the current issue. But somehow, Dr. Nick managed to use this platform as his teaching tools. So without further ado, to gain more insight in this matter, I would like to invite Dr. Nick Abdul Malik, to share his experience using Facebook as learning tools. Okay, Dr. Nizam? Dr. Nick, the screen is yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fattah. So, clear? Mic clear? Okay, boleh dengar? Clear. Okay, alright. Jadi saya akan share content dulu. Okay, saya tak boleh share content ni. Tak boleh share? Mohon bantuan nak share slide. Boleh mohon bantuan pihak IT? Doktor. Saya nak share content tapi tak boleh. Betul lah. Macam ni. Rasanya macam kena update sikit tu. Doktor boleh bagi host pada Dr. Nick tak? Bagi host pada Dr. Nick. Ya. Ada tak button share, doktor? Pada Dr. Nick. Okey, saya dah tukarkan Dr. Nick kepada host. Ada tak, doktor? Okey, boleh. Boleh? So saya sharekan. Okey.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fatah selaku moderator untuk program untuk hari ini, for this day, Free FS Week ataupun Future Ready Education Educator Program di peringkat Fakulti Sains pada bulan ini. Okay, so tajuk saya berkaitan dengan Facebook Group as a tool for communication. Jadi kalau nampak daripada sini berkaitan dengan Facebook. Okay, siapa yang ada gunakan Facebook, so mungkin nak cerita tu boleh tahulah ada banyak option yang ada kat dalam Facebook tu. Okay, jadi saya akan menceritakan berkenaan dengan secara ringkas lah. Okay, pengalaman saya menggunakan Facebook Group ni sebagai alat untuk berkomunikasi kepada student-student. Okay. Jadi mungkin ada perkara yang boleh diambil sebagai pengajaran ataupun mungkin in the future boleh ada penambahbaikan lagi daripada rakan-rakan semua. Okay, dan tak semestinya apa yang saya buat ni ialah bagus untuk semua, tapi sekurang-kurangnya dia sebenarnya boleh meningkatkan produktiviti kerja kita dan boleh meningkatkan komunikasi dengan student yang lebih efektif. Okay. Okay, sebenarnya saya dah menggunakan Facebook Group ni, okay, dah lama dah, daripada tahun 2015, tahun 2016, boleh katakan setiap tahun daripada 2015 tu saya dah menggunakan Facebook Group ni. Bukan bukan untuk tahun ni sahaja, bukan because of the COVID sahaja saya menggunakan Facebook Group ni. Pada mula-mula saya buat saya mengajar pada tahun 2011, tapi di 2015 tu boleh katakan Facebook tu dah improve dan banyak apps yang ada kat dalam tu dan senang untuk akses oleh student. Jadi tahun 2015 saya mengajar subjek research methodology, dan subjek research methodology ini semua untuk pelajar undergraduate biologi dan juga biologi industri. Untuk subjek research methodology, dalam tu ada banyak assignment. Jadi dalam assignment tu pun ada banyak nak perlu sharing maklumat. Dan kita tahu subjek research methodology ni ialah subjek yang subjektif, yang mana kita kena perlu berikan experience kepada student. Okay. Dan masuk kepada tahun 2016, saya tengok kejayaan menggunakan Facebook Group ni pada tahun 2015 dan saya continue pada tahun berikutnya, tahun 2016, tahun 2017 untuk subjek biological control, bioorganic chemistry dan again biological control. Dan yang paling terkini yang untuk semester untuk yang nombor 10 tu sebenarnya untuk semester ni lah. Okay, bermula daripada tahun 2019 dan 2020 sebenarnya. Okay, untuk subjek bioorganic chemistry. Jadi penggunaan Facebook Group ni dah lama daripada dulu, dan daripada semasa ke semasa ada penambahbaikan yang kita buat, yang saya buat, dan saya nampak daripada situ dia sebenarnya boleh meningkatkan produktiviti kerja kita dan juga boleh memberikan komunikasi yang efektif pada student. Okey. Ini contoh-contoh Facebook Group yang saya dah buat daripada tahun 2015 dulu. Okey, boleh tengoklah dia punya list of participants tu. It's not majority, it's all of the students. Okay, semua student masuk dalam Facebook Group ni. Dan saya pantau satu-satu. Mereka ni mungkin akan masuk seminggu ataupun 2 minggu selepas daripada semester berjalan. Jadi saya dah start Facebook Group ni sebelum daripada semester berjalan, dan masa saya masuk semester barulah saya ceritakan berkenaan dengan kelebihan ataupun penggunaan Facebook ni dalam kelas. Okay, first kali saya letak kat sini get approval from student. Sebab Facebook Group ni kita sebenarnya kita dah ada e-learning. Jadi e-learning tu sebenarnya adalah wajib kepada semua student. Jadi e-learning pun jangan ignore. E-learning pun perlu di-update selalu, dan kita selalu suruh minta student untuk masuk e-learning. Jadi e-learning is one things.
Tapi Facebook ni adalah satu alternatif untuk meningkatkan communication. Okay. Jadi kita perlu dapatkan approval from student. Kalau tengok daripada point yang saya tulis kat sini, ask student politely to participate in Facebook group. Okay. Jadi dalam 50 orang pelajar, for example in one section kan, 50 orang pelajar, tak semua sebenarnya yang ada Facebook. Okay. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Ada yang tak suka Facebook. Ada yang tak ada akaun Facebook. Ada yang aktif dalam Facebook. Ada yang menjadikan Facebook sebagai dia punya live. So macam-macam. Okay, dalam 50 orang student tu. Jadi apa yang saya maklumkan dekat pelajar, okay, sebelum daripada biasanya dalam minggu pertama start lah, minggu pertama semester buka, saya akan tunjukkan, saya minta pandangan-pandangan daripada majoriti student. Saya tak minta untuk mereka masuk ke dalam Facebook group, tapi saya minta approval. Okey, boleh tak kalau kita adakan Facebook group sebagai salah satu daripada communication tool? Okey. Ada yang minta untuk come up dengan WhatsApp group. Betul, WhatsApp group also is a good. Tapi ada kelebihan yang WhatsApp group ada tapi Facebook tak ada. Facebook ada. Okey. Sebagai contohnya, nanti saya akan ceritakanlah kenapa Facebook group. Okey, kenapa tak guna e-learning saja? Okey, ada dia punya kebaikan dia. Jadi saya list outkan dia punya kebaikan dia tu. Okey. Yang paling penting ialah saya always beritahu saya nak communicate dengan student. Okey, sebab pada masa itu juga, masa tahun 2015 2016 saya pun tak ingat. Okey, masa tu saya jadi pentadbir fakulti. Okey, jadi pengarah ketua jabatan Biotech and Medical Engineering. Jadi kita selalu sibuk dengan meeting. And meeting sampai kadang tu terpaksa ada ad hoc meeting. Ada meeting daripada pagi sampai petang, ada program lain. Jadi kadang tu tak sempat kita nak pergi ke kelas. Dan saya kalau boleh tak nak bila kita tak pergi kelas, kita akan cuba buat kelas ganti. Tapi masalahnya bila nak buat kelas ganti, kita perlu cari masa, perlu curi masa. Ada terpaksa masa malam, masa Sabtu ataupun Ahad. Sebab masa weekdays tu 8-5 masing-masing kita tahu semua sibuk. Dan tak ada masa, tempat pun tak ada. Jadi saya gunakan Facebook group ni untuk buat aktiviti semasa kelas dan saya memantau di tempat lain. Okey, bukan masa meeting saya menghadap komputer, tapi benda tu is asynchronous. Jadi dia masuk dalam Facebook group, adalah beberapa aktiviti assignment yang dibuat dan kita pantau menggunakan Facebook. Jadi siapa yang hadir aktif dalam Facebook group ni, dia tak perlu masuk kelas. Okay, tak perlu masuk kelas, tak perlu ganti kelas, kita tak perlu ganti kelas. Okay, tapi kita bergantung kepada student aktif ataupun tak. Okay, so untuk Facebook group ni, kita perlukan pendapat daripada student sendiri dan juga kebebasan ataupun freedom daripada student sendiri. Okay, dan saya cuba untuk minta majoriti daripada student untuk involve dalam group. Tapi sebenarnya ikut pengalaman sebelum ni, majoriti, maknanya daripada 50 orang student, 45 orang lah, okay, 42 orang macam tu yang terus masuk Facebook group. Lagi 8 ada yang buat baru, ada yang macam lambat sikit, tapi at the end dalam semester tengah berjalan semua masuk Facebook group. Jadi ada yang ada opinion sendiri, ada yang ada pandangan sendiri. Facebook group tak bagus sebab Facebook group ni macam-macam lah, ada wall, ada orang tulis dekat wall kan, macam-macam benda lah yang negatif yang berlaku, itu yang dia nampak. Tapi saya beritahu dekat mereka ni, kalau tak ada Facebook group ataupun kalau ada Facebook group, tak perlu nak update wall pun tak apa. Asalkan masuk Facebook group, tengok saya punya item-item yang saya kongsi ataupun apa-apa yang kita kongsi. Itu je. Kita gunakan dia sebagai education tool. Tapi saya pun encourage
mereka ni untuk jadi friend saya, sebab saya beritahu dekat mereka kalau student jadi friend dalam saya punya Facebook, saya takkan tekan butang like ke ataupun share daripada wall dia, okey, sebab dia ada freedom. Tapi selepas dia bergraduate, dia jadi our colleague. Bila lepas daripada dia graduate, dia kerja buat master ataupun pergi mana-mana, dia become our colleague in our bioscience. Bukan alumni, bukan student, tapi colleague, which is in our group. Jadi kita punya connection dalam bioscience ni akan berkembang, akan sentiasa berkembang. Bila kita ada sesuatu untuk nak dibincangkan, minta pandangan alumni, kita ada friend daripada alumni. So itu kelebihan-kelebihan lah. Okay. And then saya pun share previous experience. So daripada tahun 2015 saya dah buat Facebook group, saya tunjukkan apa kelebihan-kelebihan yang ada. Okay. So kalau ada yang student tak ada FB account, ask them to create it just for this subject only. Kalau dia tak nak update wall, ikut sukalah. Okay. Kalau dia nak friend dengan saya, and then dia tak nak saya tengok wall dia, tak perlu follow saya. Okay, ataupun adalah edit. Dan tak semestinya dalam Facebook group ni semua kena jadi friend kepada saya. Tak semestinya. Di dalam Facebook group ni kita boleh ask others, other student to become admin, dan student tu invite other student, ataupun kita sharekan maklumat, kita sharekan link supaya student ask to be invited in the group. So either one lah. So tak semestinya dia friend. Tak nak friend pun tak apalah, it's okay. Okay, so why FB group? First, because it's free. Okay, percuma. Tak perlu bayar pun. Okay, dan apps dia dalam tu sangat menarik. Okay, dan yang paling penting ada notification in phone, unlike e-learning. Okay, Facebook ni sama macam WhatsApp ke semua, dia ada notification. Bila saya post je dalam Facebook group, tak keluar daripada notification tu, Dr. Nick say something, and then tak buka. Bila student dia letak something dalam tu, saya pun beritahu, oh okay, student ataupun student ada post something, okay. So boleh tengoklah dari situ, directly from phone. Kalau e-learning ni, nak kena login, nak kena tengok, so yalah. Dan, okay, and then the files are stored in FB. Kalau macam, bukan dalam phone memory, kalau macam WhatsApp group pun, WhatsApp group lah biasanya, dia akan simpan picture, video, kalau dalam phone memory. Sometimes phone memory tu penuh, kalau telefon-telefon biasa dia akan penuh. Jadi bila penuh tu nanti tak boleh buka, tak boleh buat revision. Tapi kalau dalam FB ni memang ada ke dalam FB tu. Bukalah ke mana-mana dalam FB, kita boleh buka. Okay. Lepas tu connection stable, and it's good for the asynchronous DNL lah. Jadi masa minggu pertama tu saya akan cerita dulu berkenaan dengan kelebihan Facebook group ni. Jadi rata-rata mula-mula kebanyakannya student akan reluctant. Betul. Saya kata reluctant. Okay, tak apa, it's okay. Tapi saya tunjukkan, saya beritahu mereka ni, saya tunjukkan contoh-contoh Facebook group dalam ni, dan saya beritahu tak apa kalau tak nak like pun tak apa, asalkan korang boleh communicate. Tu yang diorang suka. Diorang suka dan diorang jadi member. Jadi kita tak paksa pun. Dia willing untuk nak jadi FB group. Kalau dia tak nak jadi member, tak apa, it's okay. Okay, dia akan dapat juga maklumat daripada yang lain, daripada kawan-kawan lain, tapi ialah macam double communication lah. Okay. So itu permulaan. Permulaan untuk jadikan students dalam FB group ni bukan senang lah. Okay. Dan kita tak memaksa sebenarnya. Kita nak minta student untuk willingly masuk dalam FB group. Okay. Okay, saya pergi kepada next slide. Okay, so ini saya bagi contoh lah daripada yang baru itu. Okay, saya buat Facebook group untuk semester lepas ni. Okay, yang semester 2019-2020, SEM 2, sebelum daripada PKP lagi. Lepas tu saya sempat ambil gambar dia orang ni dan letakkan dalam saya punya dalam wall lah. Okay. So kalau tengok daripada sini 58 members,
Itu those are number of students, memang semua. Okay, ada nampak Dr. Fariza pun ada juga tu sekali, sebab dia nak belajar macam mana cara nak come up dengan Facebook group. Okay, jadi apa yang kita boleh masuk, apa yang saya dah masuk dalam FB group ni, okay, announcement before class. Contohnya macam kelas saya hari Rabu, hari Selasa tu saya bagi announcement. Okay, esok kita akan belajar berkenaan dengan apa nama tu, berkenaan dengan one of the functional group, which is apa nama tu, alcohol and also ether. So please read about this. Okay, kalau subjek biological control tu, dia ada banyak video-video yang menarik dekat YouTube. Saya share video-video tu dalam Facebook. Okay, and then activity online, sharing information. Of course lah, kalau macam ada info-info terus saya share ke dalam tu. And assessment. Okay, so kita ada banyak assignment, ada banyak quiz, ada banyak test, ada macam-macam assessment, bentuk assessment. Kat dalam Facebook ni saya letakkan instruction. Okay, supaya mereka boleh memahami berkenaan dengan assessment tu. Dan juga get opinion daripada mereka semua. Okay, dan selebihnya bergantunglah kepada aktiviti apa yang kita boleh buat. Okay. Okay, so first kali inviting member. Okay, thanks to the member of this group, please add your friend in this group. If you want to friend with me, please invite me. Okay, jadi kita boleh tengok kat sini ni, we can see this in every post, seen by 51. Maksudnya setiap daripada post kita tu sebenarnya dilihat oleh majority student. Jadi kalau nak kata kita tak beritahu, kita dah beritahu sebab dia dah tengok. Dia tak semestinya dia like. Kalau like tu ialah, dan kadang tu kita boleh tengok trend. Kalau student yang aktif dia akan like. Saya tak kisah kalau dia like ke tak like ke, tak ada masalah. Okay, like is not the it's very subjective lah, tapi yang paling penting seen. Mana dia seen, dia nampak saya punya post ni. Okay, so kalau macam ni please add your friends, sebab because kita tahu kalau kawan-kawan mereka mesti dia orang ada kawan dalam friend dalam Facebook. Dia tak friend dengan kita tapi dia friend bersama-sama mereka. Okay, announcement. Okay, for example like introduction for final exam. Ini saya letak dalam post ni, saya letak collection of image, which is saya prepare dalam PowerPoint, masuk dalam PowerPoint, simpan save PowerPoint tu dalam JPEG, okay, dalam picture, dan kita masukkan. Kenapa saya buat macam ni? Sebab sometimes bila kita gunakan kalau kita guna komputer kita boleh nampak lah, tapi kalau kita menggunakan phone sahaja, kita boleh tengok dia sebagai picture. Dan kita boleh baca daripada picture tu. Okay, tengoklah sini, seen by 56, maknanya 99% student seen this announcement. Okay, walaupun yang like tu tak ramai tapi dia tengok. Maknanya kita dah berjaya communicate dengan student. Sama ada student faham ataupun tak faham, yalah, itu bergantung. Ada yang tak faham, dia akan letak dekat komen. Kadang tu ada yang tak faham ataupun nak bertanya, dia tak letak sini, dia gunakan Facebook Messenger. Tanya dekat saya. Okay. Lepas tu satu lagi, kalau kelebihan Facebook group ni ada kita boleh create doc. Kita boleh share. Contohnya macam list of FB names. Kita pun boleh update, student pun boleh update. Dan ini semua kalau macam slide tu daripada PDF tu bukan saya yang masukkan, itu student, CRPS yang masukkan. Tak apalah, it's okay. It's up to you lah. Tapi walau bagaimanapun, semua slide-slide ni saya masukkan dalam e-learning dan mereka perlu login dan masuk e-learning untuk mendapatkan slide ini. Okay, slide ini dah dapat selepas daripada e-learning. Jadi e-learning pun saya tengok, okay, e-learning pun saya bagi markah, saya bagi bonus mark, dan Facebook pun saya pun bagi bonus mark. Okay. Ini contoh active learning. Ini masa COVID hari tu, masa PKP hari tu, okay, 22 April. Jadi saya buat video. Dalam video tu saya terangkan, okay, student for one slide tu, okay, can you draw apa nama tu, uridine, okay, uridine, okay, cara macam mana dia. So dia buat tulis tangan, okay, adalah instruction yang saya bagi, okay, gunakan cam scanner, masukkan picture dalam ni.
Okay, so masing-masing masukkan lah, ada 44 comments dan saya anggapkan ini adalah active learning dan saya bagi dia bonus mark. Jadi nampaklah student dia tak buat sekaligus, kadang tu dalam 2 hari 3 hari okey barulah muncul dia punya komen. Okey, jadi student pun boleh saya suruh dia buat come out dengan tulis tangan tu because of the organic chemistry ni is more on drawing or writing macam tu lah. Okey, lepas tu lecture video. Okey, lecture video ni sebenarnya saya masuk dalam e-learning dulu. Okey, masuk dalam e-learning. Tunggu beberapa hari baru saya masukkan dalam ni sebab saya nak supaya student masuk e-learning untuk tengok dalam e-learning. Tapi ada di kalangan student yang ada masalah dengan internet, dia tak boleh log in to e-learning. Okey. Dan tapi dia boleh menggunakan komputer, dia boleh gunakan phone dia untuk tengok dalam Facebook. Jadi dia buka lah benda ni, gunakan Facebook, dia tengoklah saya punya video menggunakan Facebook tu. Jadi kalau tengok dari sini seen by 23. Jadi the student considered as attending the class. Okay, dia dah tengok dah. Okay, announcement. For example, like EPWP tu kan. Okay, kita selalu dapat announcement. Okay, so student isi form. Okay, so saya come up dengan announcement and then student apa nama tu, kita bagi dia link dan dia terus tekan link tu dan fill in the EPP form lah. Okay, assignment also. Assignment, ini pun sebenarnya presentation video ni sometimes is too big to put it in e-learning. Okay, jadi cara dia masukkan dalam, dia sebenarnya dia share through Google Drive dulu. Lepas tu dia masukkan dalam Facebook ni. Jadi bila masukkan, ini saya masukkan sendirilah. Okay, saya masukkan, dia bagi presentation dan semua boleh tengok macam mana apa nama tu presentation video ni kepada rakan-rakan yang lain lah. Okay. Sharing info. Okay, ada guideline daripada internet, data internet, macam-macam lah. Saya boleh share info dan juga yang bagus ni kita boleh share the link lah. Creating event. Dalam tu pun, dalam Facebook group pun boleh create event. Jadi dalam tu kita ada discussion on group 1 tu, dia pun create siapa yang akan, dia macam Google Calendar lah. Okay. Okay, salah satu, okay, so those are the things yang boleh kita buat lah. Ada banyak benda lagi lah yang kita boleh share daripada situ. Okay. Dan satu benda, satu lagi yang mungkin saya tak share dekat sini, macam subjek political control. Sometimes bila kita ada mesyuarat yang ialah ad hoc ke ataupun kita terpaksa pergi kat luar, ada kerja luar. So saya dah siap bagi instruction dekat student, okay, please read this paper. Dan paper ni, diorang dah ada group. Let's say for example 5 orang dalam satu group. Jadi dalam paper ni artikel, okay, scientific artikel ni ada something point yang perlu dikeluarkan. So you have 10 minutes for the apa nama tu, ni dalam kelas ni, maknanya dalam kelas tu saya tak ada, tapi saya bagi arahan dalam Facebook, tapi dia datang kelas. Lepas tu dia buat group discussion, after group discussion dia give presentation dan ada orang yang take picture, take video of that presentation. Video tu dia upload dalam Facebook group. Jadi saya duduk kat mana-mana pun saya nampak, okay, so student ni dah baca, dah faham dengan paper dan kalau ada komen saya akan komen dekat situ. Jadi pada masa tu tak perlu ada kelas. Jadi kelas pun okay, dah okay lah sebab benda yang sama sebenarnya saya akan buat masa dalam kelas. Which is active learning lah, active learning dan juga cooperative learning. Okay. Okay, FB group. Okay, dalam FB group ni yang bagusnya dia come out dengan insight. Kat sebelah tu ada insight. Dia macam buat analisis sendiri berkenaan dengan Facebook ni. So kita boleh tengok kat sini sebenarnya student, ni contoh report engagement FB group, popular times. Student masuk masa bila sebenarnya? Kalau tengok pada warna yang lebih gelap tu, itu pada hari, dia sebenarnya paling banyak sekali pada hari Rabu, pada Selasa. Okay, tengok sini pada hari Selasa dan masa dia kebanyakannya pukul 2 ataupun 3 pagi.
Itu masa student masuk. 2-3 pagi ke 12 malam. Baru sebab masa malam barulah internet macam stable. Okey, orang lain semua dah tidur. So kita boleh tengok daripada sini sebenarnya. Jadi siang tu mungkin ada kekangan daripada segi internet. Tapi malam tu okey barulah dia orang pergi cyber cafe ke, dia orang pergi mana-mana tak tahulah. Okey, tapi kita boleh memahami student-student ni. Okey, bila sebenarnya dia pergi dia buka Facebook group ni. So ini datang daripada Facebook group tu sendirilah. Okey, ini saya nak sharekan beberapa feedback daripada student. Okey, saya minta student boleh tak bagi suggestion ke ataupun bagi komen macam mana Facebook ni boleh boleh bagi efek ataupun bagi kesan kepada pembelajaran pelajar. Okay, so boleh tengoklah daripada sini semuanya positive comments. Okay, for example like Wee Siong tu, I personally think is quite effective, efficient. Even though some of us didn't have FB account, we managed to make it work at last. Maknanya ada yang tak ada FB account tapi ada yang buat create baru. Okay, dia mungkin ada dulu tapi mungkin tak aktif. Satu, dia mungkin tak aktif. Satu lagi, mungkin dia ada kisah silam yang lama yang dia keluar daripada Facebook tu, biasalah kan, orang muda kan. Lepas tu dia come out create dengan Facebook baru khas untuk yang ni saja. Which is good lah. Okay. Lepas tu tengok nombor 2 tu, I think it's quite efficient since most of the people like to use FB and easier to get notification. Tengok kat situ dia kata dapat notification senang. Saya letak post je terus dapat notification. Okay, doktor ni ada inform something. Tak semestinya masa saya gabut. Anything lah. Sometimes 10 minit sebelum kelas, saya terpaksa hadir meeting yang lain. Saya letak dekat Facebook group. Okay, minta maaf saya lambat sikit sini. So, semua orang boleh tengok, dapat notify. Okay. Ataupun, okay, so boleh buat dengan active learning. So, ini instruction dia 10 minit sebelum kelas berlaku. Jadi, student dah ada kat dalam kelas. Jadi, tak adalah student tu akan keluar lah pergi mana. Dia akan duduk dalam kelas, dia akan buat something. Okay, WhatsApp group may serve as an equal alternative as well. Okay, betul. WhatsApp pun sebenarnya boleh dibuat juga. WhatsApp pun boleh. Tapi, saya tak buat WhatsApp group sebab sebenarnya saya banyak sangat WhatsApp group. Saya sendiri pun dah banyak WhatsApp group dan saya sampai tak terlayan dengan WhatsApp group tu. Okay. Dan WhatsApp group ni bila kita nak tengok yang atas-atas tu kita terpaksa scroll. Dan kalau komputer phone yang agak murah sikit bukan mahal sangat pun, memori dia kurang, lepas tu nak kena selalu clear history macam-macam lah. Okay, so sebab tu saya tak gunakan WhatsApp group. Okay. Efficient, Lina AR tu beritahu efficient and effective. It saves time to scroll to important thing and also less distracting and much more clear compared to WhatsApp. Itu pandangan dia. Less distracting and much more clear compared to WhatsApp. So itu inilah. Kadang-kadang tu bila WhatsApp ni, seorang nak cerita keluar yang lain. Seorang nak cerita keluar dan keluar. Dah tertinggal sebenarnya semua kat atas tu. Okay. Okay, I think yang Yijing Teo tu, I think it's very efficient as compared to other tools, especially email, but at the same time, the message load is controlled by using Facebook as compared to WhatsApp. Maknanya, message yang ada kat situ apa semua tu dalam Facebook. Okay, bukan dalam phone. So itu memanglah kalau ikut, it's just that sometimes doctor would still have to answer question related to work from us after office hour, which is supposed to be away from any work and doctor might feel restless, I guess. Tengok apa saya jawab tu. I work 24 hours just to see my student success. Being lecturer from 8-5 is not enough to produce leaders in the future. Tu ayat cia-cia tu sebenarnya kat situ. Kan Fatah kan? Tak ada. Tapi betul lah. Kalau ikutkan kita duduk dekat rumah pun kita scroll Facebook juga kan. Tengok macam-macam benda lah kan. Orang berlakon dekat Tasik lah kan. Jadi so why not kita menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh student. Okay. Ni beberapa student feedback lagi. Okay. Ada yang kata Facebook is an effective medium to share files, link and information with all of the student. Besides that, FB also can allow us to look back
our previous lecture that we shared in this group. So easy for us to do the revision. Tu Nana Elena beritahu. Nur Fadila cakap, we can share new information that related to the subject and easier for us to communicate with each other. Okay. It's an effective and very good medium to share information with other, and all member can alert all member can alert the notification easily because not all lecturer so tak semua lecturer use Facebook to communicate with each other. Jadi lepas ni kalau boleh cubalah untuk menggunakan Facebook group. Sebab dia kata situ tak semua yang menggunakan Facebook group ni. Jadi kalau semua, kalau semua lah, kalau rata-rata daripada kita menggunakan Facebook group ni, tapi kena pastikan kita pun kena aktif dalam Facebook group. Jangan kita pun diam je dalam tu, ditanya soalan. Student ni kadang tu dia tak dekat post, dia tanya soalan. Kita kena jawab dengan pantas. Okay, kat bawah tu ada komen. So jawab dengan pantas. Jawab dengan baik. Lepas tu jawab tu jangan jawab. Kalau tengok daripada penulisan dekat sini, saya tak mengajar student untuk tulis secara singkatan. Adalah sikit-sikit tapi tak adalah macam terlalu singkatan sangat. Betul tak? Dalam WhatsApp group tu kita penulisan mesej. Tapi ini sekurang-kurangnya dia menggunakan ayat yang betul. Ada perasan lah. Sebab saya sendiri buat macam tu. Okay? Saya tuliskan ayat yang betul. Jadi kita communicate dengan cara yang betul lah. Okay, and then kalau tengok dari sini, FB also have their own apps that student can easily download and access to it daripada phone lah. And mostly lecturers are using WhatsApp for the communication media, which I think they tend to have too many group as compared to the FB group that will lead to make student become confused because of too much notification in one media. So the FB group is much more better so that notification will not be done. Itulah benda yang dia buat. Jadi dalam WhatsApp, student pun ada banyak WhatsApp group. Jadi notification sangat banyak keluar daripada WhatsApp group. Sampai kita tak fokus kepada kita punya subjek. Daripada Rajeswari ni, I actually think Facebook much more effective, easy to handle and more convenient. Usually we as a student tend to use WhatsApp group for group assignment. But then sometimes we tend to skip important message or overlook and kind of hard if we want to see previous message. Facebook is much more better because we got notification whenever sir post something in the group. Moreover, this platform also allow us to promote our product. Not only that, usage of Facebook much more professional compared to WhatsApp. So ini beberapa pandangan opini daripada student-student saya yang menggunakan Facebook group lepas. So bila dia dah melalui Facebook group ni, bila belajar menggunakan Facebook group, mereka nampak banyak maklumat, banyak benefit sebenarnya as compared to the WhatsApp ataupun other group. Tapi yang paling penting juga, don't ignore e-learning. Jadi e-learning pun kena masukkan juga. Okay. Kalau e-learning ni saya come out dengan batch. Okay, come out dengan batch. Jadi kalau macam ada setiap minggu tu akan ada beberapa batch yang perlu dikutip. Jadi dia kena buatlah, student kena buatlah aktiviti dalam e-learning. Okay, dia kena masuk, kena upload. Okay, e-learning pun ada juga. Okay. FB ni untuk kita communicate saja. Terutamanya yang paling banyak saya guna masa COVID ni lah, masa PKP ni. Okay, sebab kebanyakan daripada student pun balik kampung dan kadang tu kampung pun tak ada internet. Jadi yang paling sesuai kadang tu guna Facebook je lah sebab dia punya connection is very stable. Okay. Okay, jadi rasa itu saja daripada saya, Dr. Fatah. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat membantu rakan-rakan semualah untuk lebih efektif dalam communication. Dan sebelum saya ada mentionkan berkenaan dengan produktiviti kerja. Jadi kalau tengokkan penggunaan Facebook ni boleh meningkatkan produktiviti kerja. Sebab kita tak perlu lagi nak satu, kita dah boleh student boleh come out dengan video, okay, share dalam tu dan kita tak perlu lagi buat kelas ganti. Okay, so dah increase dah our productivity dekat situ. Lepas tu bila kita nak share maklumat je, kita terus share kat situ dengan hanya menggunakan one click saja, guna internet saja.
kan, terus share kat situ. So pada masa yang sama kita fokus kepada tugasan-tugasan yang lain. Okey. Jadi saya rasa itu saja Dr. Fatah. Kalau ada soalan daripada rakan-rakan yang lain. Okay, thank you very much Dr. Nick. Okay, sekarang saya buka lah open untuk sebarang soalan ataupun pertanyaan. Nak tanya Dr. Nick? Ada? Kalau ada, minta ni tulis dekat chat supaya saya dapat tengok siapa yang nak tanya. Okey Dr. Nick, saya Okey, ada soalan lah. okey, right. Okey, tadi doktor cakap Facebook lebih kepada untuk communicate berbanding e-learning. Ada tak aktiviti-aktiviti yang doktor buat dalam Facebook? Aktiviti active learning. Kalau ikutkan aktiviti, contoh saya bagi contoh yang ni. Ini active learning. Maknanya saya letakkan video, dalam video lecture tu ada satu part, okay, can you come up with the structure of your reading, okay, and put it in comment. So ini aktiviti lah. Jadi aktiviti student tulis dan letakkan dalam tu, dalam Facebook ni. Ataupun aktiviti macam mana tu? Betul? Ada tak fungsi yang sama dekat e-learning benda ni? Ada. Ada Boleh juga. kot ada. Ada dalam kuis apa semua tu, itu adalah. Ada fungsi dia macam ada juga dekat e-learning yang kita perlu set up, ada juga dekat sini. Tapi sebab e-learning tu saya rata-rata, sebab saya pun tanya student juga, rata-rata masa COVID itu, masa PKP itu, ramai yang tak boleh access. Because of the connection yang tak okey. Jadi saya kalau boleh nak maximizekan communication ni kan. Tapi kalau masa belajar masa tu saya akan menggunakan e-learning sebenarnya. Okey. Kita ada seorang lagi nak tanya. Dr. Paulina. Dr. Nick boleh bagi host kat saya tak? Kejap. Okey, kejap saya stop sharing ni jap. Jom. Kejap Kenapa saya tak boleh? Boleh. Kejap. Change role tu assign privilege tu. Siapa ada grup IT yang ada kat situ? Boleh Dr. Nick? Saya cuba untuk change role tapi tak keluar pula dekat sini. Cuba right click dekat nama attendees. Okey, kejap Okey. Okey, dapat Okey, alright. Boleh? Oh, ini saya sebagai presenter. Kena bagi saya sebagai host. Saya rasa ni kena beritahu dekat ni Encik Nizam. Nora Nizam untuk dia select saya sebagai host. Saya tak boleh nak unmute-kan Dr. Paulina. Sebab host yang boleh buat. Cuba Dr. Nick mute-kan dia. Unmute-kan dia. Okey, kejap
Okey, saya dah unmute-kan Dr. Paulina. Okey, Dr. Paulina, boleh cakap? Assalamualaikum. Dengar tak? Okey, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar. Okay, terima kasih Dr. Nick for such a nice and brilliant talk. Okay, soalan saya I'm just wondering, buat Facebook group tu since 2015 up until now. So jadi kalau student tu dah graduate, so how about the Facebook? You close totally, permanently the Facebook groups ke you still maintain up until now? Saya maintain. Saya biarkan dia macam tu. Sometimes kalau macam ada information daripada alumni kan, berkenaan dengan kerja ke, saya akan post lah ke dalam tu. Saya biarkan je dalam tu. Oh, so maksudnya biarkan je lah. Even kalau student pasif ke dalam tu pun just biar je. Yes, biarkan je. Sebab memang ada, sometimes ada sekali tu, kita iklankan something tu, dan dia bagi feedback, which is really good lah. Ada yang aktif, memang ada yang pasif lah, itu perkara biasa lah tu. Tapi majoriti pun akan ada selepas daripada dia dia dah graduate. Dah graduate. Just good jugalah. Okey, terima kasih, nak tahu yang tu je. Terima kasih banyak. Okey, sama. Siapa lagi nak tanya? Okey, ada lagi nak tanya? Siapa nama tu? Dr. Farizal Okey. Okey, Dr. Farizal. Assalamualaikum Dr. Nick. Salam. So soalan saya, for example lah kan, macam mana doktor punya respon kepada pelajar yang sometimes kita bagi soalan, kita ada bagi macam assignment ataupun soalan, and then dia akan bertanya semula, dia nak jawapan kepada persoalan tu lah, macam dia nak tahu directly for that questions without cuba jawab dulu. So macam mana doktor punya respon kepada pelajar yang macam ni? Okey, biasanya kalau macam ni, dia ramai sebenarnya yang selain daripada Facebook group tu, dia gunakan Facebook message. Dia ramai yang tanya. Jadi saya cuba menjawab soalan dengan cara yang baik lah. Ataupun kadang tu kan, saya akan tulis balik, saya ada explain dekat dalam instruction ni. Follow the instruction. Itu je lah saya cakap. Follow the instruction. Okey, dalam itu je lah. Memang kita akan ada, itu perkara yang biasa berlaku. Sama ada, dia ada dua sabar lah. Sama ada sabar je lah, ataupun kita sabar. Jadi nak pilih yang mana? Sabar je lah student ni, ataupun sabarlah. Kita sabar, kita jawab dengan betul-betul. So saya pilih yang sabar, kita jawab dengan betul-betul. Saya pilih yang itu. Kalau jadi sabar je lah, itu kan macam malas nak jawab. Betul tak? Kita sebagai pendidik kalau boleh, kita jawab dengan betul juga. Sebab sometimes instruction kita pun bukannya, sebab kita yang come up dengan instruction, tak semestinya instruction kita tu betul. Tak semestinya instruction tu orang boleh fahami. Jadi kalau kita terbuka dengan komen daripada orang lain walaupun student kita, jadi kita boleh improvekan kita punya komunikasi. Jadi kalau kita selalu kata sabar je lah student ni, kita akan rasa down dan kita akan selalu nak marah-marah kepada student. So kalau boleh jangan macam tu, kita kena sabar. Okey, sebab mereka adalah student dan kita kena communicate dengan mereka untuk pastikan mereka memahami. Okey, memang ada macam tu. Okey. Jadi macam tu, bukan kita saja. Kadang tu student, bukan student UG je, student semua orang lah. Okey. So itu jawapan saya Dr. Farizal. Boleh Okey, ada lagi. Okey Dr. Farizal. Boleh, terima kasih. So nak pilih apa? Sabar je lah ke ataupun sabar? Innallaha ma'as sabirin. Ikut mood. Ikut mood, okey. Okey, siapa lagi yang nak tanya? Okey, siapa lagi nak tanya? Siapa nak tanya, saya unmute-kannya. Okey. Ada lagi? Tapi kan Dr. Farizal kan, semualah. Sometimes memang ikut mood lah. Kadang tu kan, kita duduk rumah semua dengan anak ni bising kan. Tiba-tiba soalan, kita dah beritahu dekat Facebook tu, ditanya lagi soalan yang sama, betul tak? Kan? So itu memang sabar je lah student ni. Kadang tu, kita direct je jawab kan. Kadang tu dalam bentuk sarkastik,
Kadang tu dalam bentuk apa nama tu yang baik. Jadi tapi kebanyakannya baiklah, sebab bila kita cakap dengan baik tu, dia akan berani lagi untuk bertanya. Kalau kita terus sarkastik and then marah, lepas tu confirm diorang akan tanya lagi lah. Jadi saya selalu buat satu communicate dengan student dalam bentuk formal, bukan dalam bentuk macam kawan-kawan ke kan. Dan saya sebenarnya saya pernah ada student yang ada negative talks dalam tu, saya remove that post dalam Facebook group tu lah. Dia kata, oh dia busy lah, assignment banyak, penat lah kan. Saya remove that negative talk sebab saya takut nanti kalau negative talk tu akan mempengaruhi student-student lain. Saya cuba come up dengan positive talks kepada student-student, tapi alhamdulillah lah rata-rata memang there are positive talks. Okay, dia macam tu, positif lah bagi diorang. Okay, so ada soalan lain? Okay tu Fatah, dah pukul 10 dah. Okay. Jadi nak minum coffee break kat bilik Dr. Fatah ni apa ni? Okay, terima kasih banyak kepada Dr. Nik Ahmad Nizam atas perkongsian. Jadi kita akan jumpa lagi lah untuk next panel pada pukul 11 1 jam daripada sekarang. Jadi sekarang ni boleh coffee break dulu. Okay, see you guys at 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zam, ada kat situ lagi ke? Cik Zahari? Dr. Nik. Ya. Pass host pada saya. Macam mana nak buat? Yang Zahari Ahmad tu yang mana? Ini dia tulis presenter je boleh ni. Okay, yang mana? Dia kata make this as a presenter. Boleh? Pas yang host tak boleh? Tak boleh. Dia kata sini, you want to change the presenter to Azhari Ahmad? Yes. Okay, change presenter. Okay. Okay, nak buat? Cuba doktor bagi pada yang satu lagi. Kan ada dua yang ada gambar polling coordinator ni. Ada dua nama saya ni. Gambar? Yang host tu try pass pada satu lagi. Yelah, dah buat dah. Dua. Okay, yang ni. Itu presenter. Dia tak apalah doktor. Kalau ni tak apa, nanti saya adjust lagi. Saya end event end event ke lift? Dah habis dah. Pukul 11 nanti pula masuk. Ada lagi? Ada lagi lah. Ni saya biar je dulu doktor. Tak apa doktor, boleh end event je terus. Nanti kalau record ni edit lah sikit. Edit sikit Jangan masukkan semua. Boleh insyaAllah. Boleh Boleh insyaAllah. Tak apa doktor, boleh live dulu. Okay, sekejap saya live.